الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله. Berbalik kepada apa yang Ustaz kata tentang Wahabi tadi, dia boleh bawa kepada perpecahan, boleh bawa kepada pembunuhan, pertumpahan darah dan sebagainya. Jadi perlu juga kita tahu dan pada Ustaz, pihak Ustaz, bagaimana kita nak mengenal ciri-ciri Wahabi, supaya kita dapat mencegah ataupun dapat mengelak daripada menerima pahaman pemikiran bagi generasi kita dan juga adik kita. Jadi boleh Ustaz terangkan bagaimana kita nak mengenal ciri-ciri Wahabi itu sendiri. Baik, terima kasih Ustaz. Bagaimana nak mengenal Wahabi ya? Mengenal Wahabi ini mudah saja. Tidaklah susah, tidaklah sulit. Kerana para alim ulama telah menyenaraikan panjang tentang bagaimana tanda-tanda orang yang berpegang dengan aliran faham Wahabi. Orang-orang Wahabi ini, di antara ciri besarnya, mereka disebut oleh para ulama sebagai ahlut tabdi', yakni suka membid'ahkan orang. Sebab itu pada hari ini timbul perbalahan dalam masyarakat kita bila golongan ini begitu ekstrim menuduh segala amalan-amalan baik di kalangan umat Islam sebagai bid'ah, seperti bid'ahnya bacaan Yasin di malam Jumaat, bid'ahnya bacaan Barzanji pada ketika Maulidun Nabi, bid'ahnya amalan Maulidun Nabi, bid'ahnya wirid selepas mahyang berjamaah, bid'ahnya berdoa selepas mahyang berjamaah, bid'ahnya amalan talqin di kubur, bid'ahnya amalan tahlil di kubur, bid'ahnya amalan bacaan Yasin di kubur, bid'ahnya amalan bacaan Al-Quran di kubur, dan macam-macam. Kerana mereka memaham hadis Nabi SAW, kullu bid'atin dalalah, setiap perkara yang bid'ah adalah sesat. Wa iyyakum wa muhdatsatul umur, jaga-jaga perkara baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan semua perkara yang baru adalah bid'ah. Jadi mereka menganggap semua perkara yang tidak ada pada zaman Nabi SAW sebagai amalan yang bid'ah, yang sesat. Jadi mereka kata baca Yasin malam Jumaat si ada pada zaman Nabi, jadi sesat. Mereka si mau mula bacaan Yasin pada malam Jumaat. Talqin di kubur, mereka menyebut sebagai amalan yang bid'ah. Mereka mengatakan pada zaman Nabi si ada talqin. Bagi kita kaum ahli sunnah wal jamaah, perkara yang baru tidak semuanya sesat. Perkara yang baru itu boleh jadi baik dan boleh jadi buruk. Kerana di sana ada hadis yang lain di mana Nabi SAW bersabda, man sanna sunnatan hasanah, barang siapa yang mencipta sunnah yang baik. Jadi hadis kullu bid'atin itu bukan dengan makna setiap yang baru itu bid'ah. Bukan makna setiap yang baru itu bid'ah. Tetapi sebahagian daripada perkara-perkara yang baru adalah bid'ah. Perkara-perkara baru yang bertentangan dengan syarak. Adapun perkara-perkara baru yang baik dipandang syarak, ada dalil yang jelas daripada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, maka dianggap baik. Ataupun perkara-perkara baru yang tidak bertentangan dengan nas, seperti bacaan Yasin di malam Jumaat, si ada larangan daripada Quran dan hadis. Pun si ada larangan dapat dipolah. Jadi
orang Wahabi, mereka salah faham. Mereka menganggap perkara yang Nabi si ada pola, maka itu dianggap bid'ah. Mohon dipadah, semua yang si ada pada zaman Nabi adalah bid'ah. Maka membina Masjidil Haram besar pada hari ini di Mekah juga adalah bid'ah. Membina tempat tawaf bertingkat-tingkat juga adalah bid'ah yang sesat. Membina tempat melontar jamrah juga dianggap sesat. Hatta di Makkah sendiri yang dikenali sebagai tempat orang-orang Wahabi sejak daripada zaman Muhammad bin Abdul Wahab sehinggalah ke hari ini, dilakukan sembahyang tarawih jamaah. Sedangkan pada zaman Nabi ada tarawih jamaatan. Zaman Nabi sembahyang tarawih masing-masing. Sembahyang tarawih berjamaah dilakukan pada zaman Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kesimpulannya, tidak semua perkara yang baru adalah sesat. Tapi semua perkara yang baru boleh jadi baik dan boleh jadi tidak baik. Mana yang bertentangan dengan syarak barulah boleh dikatakan sebagai tidak baik. Seperti mungkin orang sembahyang pakai seluar pendek, itu barulah boleh dikatakan sebagai bid'ah yang sesat. Ataupun sembahyang orang perempuan pakai mini skirt, maka itu juga barulah dikatakan sebagai bid'ah yang haram. Itulah Imam Izzuddin Ibn Abdissalam menyatakan bid'ah itu terbahagi kepada 5. Boleh jadi baik, boleh jadi wajib, boleh jadi sunat, boleh jadi haram, boleh jadi makruh, dan boleh jadi harus. Dan hukum itu 5, bukan 6. Tapi orang Wahabi hukumnya jadi 6. Ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada harus, ada bid'ah. Bid'ah bukan hukum. Hukum 5, ada 6. Jadi ini kesilapan orang Wahabi. Karena bid'ah itu boleh jadi baik, yang disebut oleh ulama sebagai bid'ah hasanah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Manaqib Al-Syafi'i, menyatakan bahawasanya al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada 2. Ada yang mahmudah, yang baik, dan ada yang mazmumah, ada yang buruk. Mana-mana perkara baru yang bertentangan dengan Al-Quran, hadis, ijma', maka dikategorikan sebagai bid'ah yang sesat. Adapun perkara-perkara baru yang muwafaqah dengan Al-Quran dan hadis, athar dan ijma' para ulama, maka dianggap sebagai bid'ah yang baik. Jadi kalau mau mengenal orang Wahabi, satu daripada ciri untuk mengenal, mereka suka menimbulkan isu-isu bid'ah sebagaimana yang disebutkan itu tadi. Wallahu a'lam.